Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selamat datang. Okey, ahlan wa sahlan yang dah hadir. InsyaAllah dapat lagi kita bersama-sama dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah waktu tengah hari ini. InsyaAllah. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Kak Mas Ratu. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Okey, yang dah hadir saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, jemput masuk, jemput hadir, insya-Allah. Okey. Sihat ke? InsyaAllah sihat ke semua. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Okay, moga Allah beri kesihatan, kekuatan kepada diri kita, insyaAllah. Untuk apa? Okay, moga-moga kita dapat terus beribadat kepada Allah, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Lela, Cik Nun, Encik Yamadi, Kak Nur Hayati, Kak Nur Zila, insyaAllah. Okay, yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang, jemput masuk, jemput hadir, insyaAllah. Okay, yang dah hadir, boleh tolong saya untuk sharekan live ini, boleh? InsyaAllah share, kita nak sebar kebaikan, kita nak ajak lebih ramai orang sama-sama untuk baca, untuk apa orang kata, satu perkongsian dalam slot bacaan hadis, insyaAllah. Mudah-mudahan kita share kerana Allah Ta'ala, kita nak sebarkan kebaikan, mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada kita di akhirat. Betul tak? Kita tak tahu, insyaAllah. Okay, rahsia Allah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okay, hari ini hari Selasa. Okay, hari Selasa, insyaAllah saya ucapkan selamat tengah hari dan selamat hari Selasa. Okey. Okey. Hari ini dalam slot bacaan hadis, tajuk kita ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran dengan kuat dan perlahan. Okey. Orang yang baca Al-Quran dengan kuat dan perlahan pun ada ganjaran dia, insya-Allah. Kejap lagi kita tengok. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Jumpa masuk saya ucapkan. Okey, yang dah share, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Okey. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita nak baca hadis hari ini. InsyaAllah niat kerana Allah Ta'ala. Moga-moga kita dapat beramal dengan dia. Moga-moga kita dapat ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada hadis ini. Moga kita dapat beramal dengan hadis ini, insya-Allah. Okey, kita baca hadis tanda kita cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey. Okey, tajuk kita lagi sekali, ganjaran orang yang membaca Al-Quran secara perlahan dan kuat. Okey, hadis kita hari ini pendek sahaja, dalam 1.5 baris, 1.5 sahaja, insya-Allah. Baik, jom kita mulakan dengan kita nak baca hadis dahulu. Okey, suara saya cukup jelas? Boleh komen dahulu, suara saya jelas tak? Suara saya jelas, gambaran clear? InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kepada semua yang memberi salam, yang dah hadir, saya ucapkan ahlan wa sahlan, jemput masuk. Okey, saya ucapkan selamat tengah hari, insya-Allah.
Ada yang tengah makan lunch ke, gitu. Okay. Ada yang sedang memasak ke, atau ada yang tengah bawa kereta ke, insyaAllah. Okay, boleh sambil-sambil dengar. Tak ada masalah, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Kalau jelas, insyaAllah. Jom, kita nak tengok hadis hari ini. Ganjaran orang yang baca Al-Quran secara perlahan dan kuat. Ada ganjaran juga ya. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis dahulu. Sama-sama. An Uqbata bin Amirin Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Okay. Jadi itu hadis kita hari ini, insyaAllah. Ada sedekah-sedekah. Apa kaitan dengan sedekah? InsyaAllah kita nak tengok. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir, selamat datang. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, insyaAllah, dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini, insyaAllah. Jemput masuk, jemput hadir, insyaAllah. Okay, yang dah hadir boleh sharekan live ini. Okay, tolong saya sharekan live ini. Kita nak sebar kebaikan bersama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran kepada kita, insyaAllah. Okay, yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Okay, jom kita nak tengok makna hadis kita. Tajuk kita hari ini, ganjaran orang yang membaca Al-Quran secara perlahan dan kuat. Okay, jom makna hadis yang kita dah baca sama-sama tadi. Makna dia, okay. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan. Okay, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Uqbah. Sayyidina Uqbah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay, baginda ada bersabda, seseorang yang membaca Al-Quran dengan bersuara adalah seumpama seorang yang memberi sedekah secara terang-terangan. Okay. Dia bagi perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dengan bersuara. Maksudnya baca Al-Quran dengan kuat seumpama orang yang beri sedekah secara terang-terangan. Salah ke kan? Okey, tak apa, kita tengok keterangan. Dan seseorang yang membaca Al-Quran secara senyap adalah seumpama orang yang memberi sedekah secara sembunyi. Okey, jadi itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda ni baginda kata, kalau orang yang membaca Al-Quran secara kuat, dia seumpama memberi sedekah secara terang-terangan. Dan kalau orang yang membaca Al-Quran secara perlahan je dia baca, seumpama orang memberi sedekah secara sembunyi. Salah ke kalau baca Al-Quran secara kuat? Jom kita tengok keterangan, salah ke atau tidak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan, selamat tengah hari, selamat datang saya ucapkan dalam slot bacaan hadis kita hari ini, insya-Allah.
Betul. Okey, tajuk kita ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran secara kuat dan perlahan. Kita nak tengok keterangan. Salah ke kita baca Al-Quran secara kuat ni? Jom. Baik, keterangan dia. Keterangan hadis ni nak sampaikan, okey, kadang-kala memberi sedekah secara terang-terangan dan maksud untuk menggalakkan orang lain turut bersedekah atau kerana sesuatu maslahat atau kerana sebab yang lain adalah lebih afdal. Okey, kadang-kadang kita seseorang itu dia bagi bagi sedekah secara terang-terangan. Maksudnya niat dia nak galakkan orang lain untuk bersedekah sekali bersama-sama. Okey, itu adalah lebih afdal. Kadang-kadang memberi sedekah secara sembunyi adalah lebih baik. Okey, jadi dekat sini dia kata tak salah kalau nak beri sedekah untuk terang-terangan, tetapi kalau kita beri sedekah secara sembunyi, tak sampai ke pengetahuan orang ramai, itu adalah lebih baik. Misalnya, kenapa kita kena sedekah secara sembunyi? Misalnya, apabila terdapat perasaan riak atau untuk menggalakkan penerima daripada mendapat kehinaan dan atas sebab-sebab yang lain. Jadi sedekah secara sembunyi sebab kita nak elakkan daripada perasaan riak. Kita nak elak daripada perasaan menunjuk-nunjuk, dan juga kita nak elak daripada orang yang terima sedekah tu takut orang yang menerima sedekah itu mendapat penghinaan. Jadi nak elakkan daripada sebab-sebab tertentu, kita lebih baik sedekah secara senyap. Walaupun niat kita sebenarnya kita nak galakkan orang lain sama-sama bersedekah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan wa sahlan. Selamat datang dalam slot bacaan hadis kita insya-Allah hari ini. Tajuk orang yang membaca Al-Quran, ganjaran bagi orang yang membaca Al-Quran secara perlahan dan kuat insya-Allah. Okey, seterusnya ini dia bagi perumpamaan sedekah. Begitu jugalah dengan Al-Quran. Sama juga dengan Al-Quran. Okey, pada sesetengah masa membaca dengan bersuara adalah lebih afdal. Maksudnya membaca dengan kuat adalah lebih afdal, lebih baik, iaitu apabila pembaca kita menjadi sebab keinginan mendengar bacaan Al-Quran. Okey. Jadi di sini keterangan ni terangkan bahawa tak salah kalau kita nak baca Al-Quran secara kuat, supaya orang lain juga bila dengar dia akan rasa ada keinginan juga nak baca Al-Quran. Okey, dan kalau orang lain mendengar kita baca Al-Quran, orang yang mendengar itu juga dapat pahala, kan? Jadi tak salah. Tak salah. Okey, tapi okey, iaitu apabila pembaca menjadi sebab keinginan mendengar baca Al-Quran. Okey, pada ketika yang lain, okey, ada waktu-waktu yang lain adalah lebih afdal membaca Al-Quran dengan suara perlahan. Okey, ada ketika yang lain, ada waktu-waktu, ada situasi yang tertentu baca Al-Quran secara perlahan. Umpamanya di tempat yang boleh mengganggu orang itu, mengganggu orang lain, atau terdapat kemungkinan timbulnya perasaan riak dan lain-lain. Okey. Jadi ada ketika yang lain, okey, ada mungkin sesetengah situasi
tak sesuai untuk kita baca Al-Quran secara kuat. Okey, takut dia akan mengganggu orang lain, ataupun nanti kita tak tahu kan, kadang-kadang hati kita ini takut akan rasa timbul perasaan ria. Jadi baca Al-Quran secara perlahan itu adalah lebih baik. Kalau nak baca kuat boleh juga. Okey, cuma untuk elakkan sebab-sebab tertentu, kita baca secara perlahan. Tak salah kalau nak baca kuat. Okey, kalau baca kuat mungkin duduk seorang, kita baca seorang diri boleh, tak ada masalah, insyaAllah. Okey, kadang-kala satu cara itu lebih sesuai dan kadang-kadang satu cara adalah lebih afdal. Okey, jadi kita tengok situasi. Okey, boleh baca secara kuat, boleh baca secara perlahan. Tak salah. Okey, baca kuat tak salah, baca perlahan pun tak salah. Okey, tapi kita tengok pada situasi, insya-Allah. Kemudian berdasarkan kepada hadis ini juga, ramai orang yang telah berpendapat bahawa membaca dengan senyap adalah lebih afdal. Okey, ada juga ramai orang berpendapat dengan hadis tersebut membaca secara perlahan adalah lebih afdal, maksudnya adalah lebih baik. Okey, Imam Baihaqi dalam kitabnya iaitu kitab Asy-Syu'ab, okey, telah menulis Sayyidatina Aisyah telah meriwayatkan bahawa ganjaran bagi satu amalan yang dibuat secara sembunyi adalah 70 kali lebih baik. Okey, muka surat 288. Okey, Kak Kamariah. Kitab muka surat 288. Baik. Jadi dalam Imam Baihaqi dalam kitab dia, dia ada tulis, okey, Sayyidatina Aisyah pernah meriwayatkan. Okey, kalau kita buat sesuatu amalan, kita buat satu amalan itu secara senyap, secara sembunyi, insya-Allah ganjaran akan dapat 70 kali lebih baik daripada amalan yang dibuat secara terang-terangan. Okey, jadi Sayyidatina Aisyah kata, kalau kita buat sesuatu amalan itu, tak kisahlah baca Al-Quran ke, sedekah ke, secara sembunyi, baca Quran perlahan, ganjaran 70 kali lebih baik daripada amalan yang dibuat secara terang-terangan, insya-Allah. Okey, jom. Sayyidatina Ja'bar pula meriwayatkan apa? Okey, Sayyidatina Ja'bar, Sayyidatina Jabir, Sayyidatina Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, ini daripada Sayyidatina Jabir. Rasulullah ada bersabda, janganlah membaca Al-Quran dengan suara yang kuat sehingga suara seseorang itu bercampur baur dengan suara yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dah hadir. InsyaAllah, ahlan wa sahlan. Dalam slot bacaan hadis kita hari ini, tajuk orang yang membaca Al-Quran secara kuat dan perlahan, ganjaran. Okey, jadi Nabi ada bersabda juga, Nabi ada sampaikan juga, janganlah baca Al-Quran itu secara kuat, suara yang kuat sampaikan bercampur baur dengan suara yang lain. Maksudnya contoh macam dalam satu situasi ada ramai orang, kita baca Al-Quran secara kuat, jadi dekat situ dah campur baur suara kita, suara baca Al-Quran, suara orang sembang-sembang kan. Jadi
Nabi tak galakkan. Okey, untuk situasi macam tu Nabi tak galakkan. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapati seorang sedang membaca Al-Quran dengan kuat di dalam masjid Nabi, dan beliau telah menyuruh orang itu memberhentikan pembacaan tersebut. Walau bagaimanapun, pembaca itu berhujah, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, jikalau kamu membaca Al-Quran itu kerana Allah, bacalah dengan perlahan, dan jika kamu membaca kerana manusia, maka bacaan yang demikian adalah sia-sia. Ini satu kisah dahulu. Waktu itu Khalifah Umar dia nampak seseorang sedang baca Al-Quran dalam masjid. Seseorang tu baca Al-Quran dengan kuat. Jadi Khalifah Umar ni berhentikan dia. Suruh pembaca itu berhenti membaca kalau baca secara kuat. Tapi pembaca itu pun berhujah. Dia berhujah dengan Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar kata apa? Dia jawab apa? Kalau kamu nak baca Al-Quran itu kerana Allah, baca secara senyap. Baca secara perlahan. Tapi kalau kamu nak baca Al-Quran kerana manusia, jadi bacaan itu akan jadi sia-sia. Subhanallah. InsyaAllah. Jadi itulah dia hadis kita hari ini. Ganjaran orang yang baca Al-Quran secara kuat dan perlahan. Jadi dekat sini dia tak kata salah untuk baca Al-Quran secara kuat ataupun secara perlahan. Cuma digalakkan untuk kita baca Al-Quran ataupun kita nak sedekah secara perlahan, secara sembunyi, insya-Allah, supaya tak timbul fitnah. Kita nak elakkan daripada perkara-perkara yang kita tak nak. Tak nak timbul fitnah, kita tak nak ada, takut timbul perasaan riak dalam diri. Jadi kita baca Al-Quran secara perlahan, insya-Allah. Tak rugi pun baca Al-Quran secara perlahan. Kerana apa? Sebab Sayyidatina Aisyah ada meriwayatkan, kalau kita buat satu ganjaran itu, baca Al-Quran secara perlahan, ataupun kita buat amalan yang lain secara sembunyi, insya-Allah ganjaran akan diberi 70 kali lebih baik daripada amalan yang dibuat secara terang-terangan, insya-Allah. Jadi boleh je kalau kita duduk seorang-seorang ke, macam tak puas kan, duduk seorang-seorang baca senyap-senyap macam bisik-bisik. Kalau duduk seorang-seorang tak ada masalah. Kita boleh baca kuat-kuat. Cuma kita ikut situasi. Kalau mungkin dalam tapi kalau dalam majlis, contoh macam bacaan Yasin ke, ramai-ramai, itu tak apalah, boleh baca secara kuat sebab kita nak baca ramai-ramai, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah dia dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua terus istiqamah, terus bersama-sama jadikan Al-Quran itu BFF. Jadikan Al-Quran itu sahabat baik kita, pendamping kita, insya-Allah. Nanti Al-Quran itu akan jadi peneman setia kita di alam kubur nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Syabas dan tahniah mana yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis tengah hari ini. Alhamdulillah. Yang dah share juga saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ini, insyaAllah. InsyaAllah saya doakan moga-moga kita semua
Allah tetapkan hati kita dengan iman, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah hadir, yang dah like, yang dah komen dan yang dah share. Syabas. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada kita. Okay. Okay, kita akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. InsyaAllah kita nak tengok lagi hadis apa yang kita boleh, apa orang kata, kita boleh tengok beramal dengannya. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.